Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu yang Ustazah hormati pengerusi ataupun CEO pegawai eksekutif Masjid Hussein, iaitu yang berbahagia Tuan Luqman Afiq Safrin. Yang Ustazah hormati Biro Muslimah, yang Ustazah panggil Ibu. Yang Ustazah hormati seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Hussein, yang Ustazah kasihi, sayangi para muslimah, ibu-ibu. Angkat tangan ibu-ibu. Semua ibu ya. Nenek-nenek. Oh, nenek tu juga yang angkat tangan ya. Itulah ibu, itulah nenek ya. Anak-anak, kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur malam pakai goba, orang Seremban apa khabar? Siapa sini bukan orang Seremban kan? Dia mesti tak faham goba tu apa. Faham? Apa dia goba? Kain selimut. Apalah panggil goba lah? Entahlah kan? Ya, kita ngikut je lah orang marin-marin kan? Orang panggil goba, kita pun panggil goba. Jadi hari ni nama pantunnya pantun goba. Ya? Macam mana tadi? Tidur malam pakai goba, orang Seremban apa khabar? Jawab cik. Jawab pakai pantun juga. Ya, pakai kain goba lagi ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan kecuali Allah berikan kekuatan. Ni nak datang kuliah lepas zuhur ni kena kuat tak kat Kuat ya. Dalam pada nyambut kuat tu mata apa jam. Ya. Tuan-puan, sungguh, ya sungguh. Ustazah tadi rombongan ramai sekereta tu. Tapi lepas makan nasi kat rumah akak ni, ramai yang syahid. Ceramah yang datang. Ya. Masya Allah. Kalau tak tadi, mak siapa patut datang ni? Tapi tak terdayu, mak nak buka mata. Kan? Tak apalah mak, tayar sama ya. Lagipun ustazah ni anak mak kan. Ya, kita pun guru marin pun dengan mak kan. Tak payahlah mak datang. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita terpilihlah ya di kalangan orang-orang yang Allah berikan kekuatan pada petang ini, lepas zuhur, lepas kenyang, lepas penat, tadi kemas rumah kan. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan urusan kita dan alhamdulillah petang ini kita bertemu di masjid yang sebegini indah. Alhamdulillah, Masya Allah ya, Masjid Hussein. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua ini Allah telah berikan maghfirah, keampunannya. Ya, syukur datang majlis ilmu ni kan. Sebab sampai-sampai ya kena bagi ampun. Ya, sampai-sampai ya insya-Allah Allah bagi rahmat ya Allah, syukur mek. Ibarat kata macam ni lah. Boleh ya saya cakap dengan 9 ya. Kalau tak faham kan tak bawah ni ada subtitle ada.
Tak ada lah ya. Aduh lah. Ustazah sebenarnya Roma datang lagi 9 ceramah sebab dapat keluar bahasa ustazah tu. Kalau bawa ke luar takut terlampau pokat. Pokat. Ustazah cakap lagi 9 sangat pokat. Ya, kalau dia terkeluar je kan, orang Seremban pun belum tentu faham. Sebab yang ini versi Jompul. Ya, tahu perkataan ceneke? Tahu. Ada yang tak tahu tu tanya mak. Balik anak-anak muda tak tahu tanya mak ceneke tu apa. Ceneke tahu? Apa maksud dia? Ceneke ngelat. Ceneke budak ni kan ya, ngelat. Alhamdulillah ya, kita bertemu hari ni. Dan subhanallah tuan-puan sekalian, berada dalam majlis ilmu ni, saya bacakan satu hadis Nabi sebab ni berkait dengan cerita kita nak cakap ni. Petang ni apa tajuk agak ni? Takut dah konyang ni lupa tajuk dah ya. Apa tajuk Wanita salihah bidadari syurga, hiasan dunia. 3 rangkap tajuk hari ni. Ya. 3 rangkap kan. Dengar elok-elok. Tuan-puan sekalian, sebab nak jadi wanita salihah berkait dengan sejauh mana wanita itu mencari ilmu. Ya, bukan kosong dada Ya, dia kena belajar mencari ilmu. Kita tengok contoh yang ditunjukkan oleh Ummahatul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, menjadi tompek orang nak apa? Timba ilmu. Macam perigi tuan-puan sekalian, orang timba air kat situ, orang timba ilmu daripada siapa? Seorang wanita, seorang muslimah, tapi bukan martabat macam kita kan. Ya, sebab itu adalah Ummahatul Mukminin, tapi buat contoh kepada kita. Ustazah bacakan tuan-puan sekalian. Ya, bagaimana disebut wanita yang solehah itu adalah wanita yang mencari ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Masya-Allah. Bab ilmu ni kait dengan syurga. Siapa sini nak masuk syurga? Cuba angkat tangan. Semua nak angkat ni ya. Kok tangan ni longoh tak terangkat, suruh orang angkat. Asal nak masuk syurga Subhanallah tuan-puan, laluan, jalan yang kita nak masuk tu kat dunia ni ada tanda Kok betul lah nak masuk syurga, tengok lorong mana yang kita ikut. Jalan mana yang kita tempuh. Ke mana arah kita pergi. Maka apa Nabi kata? Barang siapa yang menuruti, yang melalui jalan untuk mencari ilmu. Muslimin muslimat datang tadi naik atas jalan ke tak? Ada jalan kan ya, naik berjalan tadi kan ya, walaupun naik kereta ke, tapi ada jalan yang kita ikut. Nak boleh sampai ke sini tuan-puan, ustazah pakai Waze tadi nak sampai kat Masjid Hussein ni. Jalan itu subhanallah dinilai oleh Allah apa dia? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jalan yang kita tompoh tadi tu, itu boleh menyebabkan Allah mudahkan jalan kita untuk masuk syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dah boleh balik dah lah ya. Berjalan pun dah dapat masuk syurga ni, belum dengar lah ini ya. Baru nak nampuh jalan tu dah mudah dah nak masuk syurga. Allahu Akbar. Allah Karim, Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang. Tapi memanglah bila nak cari ilmu adalah cobaan Cobaan macam mana? Ada ke tadi orang buat apa? Ada ke orang halang tuan-puan daripada pintu rumah tadi, dihalang kat penjahat? Ada ke? Tak ada orang halang dah kan? Ada tak tadi yang suaminya tak bagi? Di kopong ada suami Kau jangan keluar tak? Ada tak? Tak ada. Kat luar tu pun ramai wanita-wanita yang tak ada kopong pun dari suami tak dihalang pun oleh orang-orang jahat penyamun ke apa, tak ada. Tapi daripada mana kadang-kadang yang jadi tak nak koi? Daripada dalam diri kita sendiri. Ya, borek itu kat mana? Kat hati itu borek. Subhanallah, cabaran tu ada. Sebab tu tuan-puan sekalian, majlis-majlis ilmu ni nak pai ni tuan-puan kena berjuang dulu hati tu. Betul tak? Jangan kata yang nak dengar ceramah pun kena berjuang, yang nak cari ilmu. Yang nak bagi ceramah pun kena berjuang tuan-puan. Berkali-kali tanya ke PA tu, betul ke petang ni ada ni? Dia dah mulalah tu ya.
Betul ke ni daripada pagi tadi Kek Bangi daripada Kek Semonyeh datang ke sini kan ya. Omak lah nunggu kat Seremban tah. Omak kata apalah banyak bona kau susun kan. Omak nak berjalan omak kata. Allahu akbar, macam-macam rasa tuan-puan. Tapi ingat jalan yang kita tempuh ni jalan yang mudahkan kita masuk syurga. Halangan memang besar. Jadi sebelum pergi lebih jauh ya tuan-puan sekalian, Ustazah ingin sekali ya, ingin ambil-ambil lah nak bagi pada tuan-puan satu doa yang tolonglah hafalkan doa ni. Jangan pula datang lagi 2-3 tahun lagi ibu kan tanya oleh doa yang sama ya. Tolonglah hafalkan doa ni. Sebab dalam hidup kita ni tuan-puan, orang jahat tu bukan kat luar. Orang jahat tu memang ada kat luar. Tapi kejahatan orang di luar tak seteruk kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri. Setuju tak? Ada banyak benda baik, bukan ada siapa larang dah. Tak ada orang larang. Tak ada orang tagah dah. Kita yang tak nak buat. Betul tak? Ni asal punya macam kampung ada ni. Ya. Ni macam mak bagi nasihat dah ni. Ya, kita tak nak buat. Tak ada orang tagah. Ada tak orang tagah kita baca Quran sejuzuk sehari? Tak ada. Ada tak orang tagah kita qiyamul lail? Tak boleh ustazah, suami saya nangis-nangis di tepi katil tu. Belum pernah saya dengar dia tuan-puan. Habis tu kenapa tak boleh qiyam? Ada kejahatan dalam diri kita sendiri. Lalu doa ini, muslimin muslimat sekalian, tuan-puan sekalian, doa yang ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar minta, ya Rasulullah, ajarkan aku kalimah-kalimah yang aku boleh beramal dengan kalimah itu. Jadi Nabi pun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, qul, Nabi kata baca. Baca ni benda yang Nabi nak ajar ni. Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar, baca pada waktu pagi, baca pada waktu petang, dan bacalah saat engkau nak tidur. Nak tidur ni bukan tidur dalam kuliah, ni nak tidur malam. Ya. Dan pada saat engkau nak tidur, bacalah. Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa yang Nabi pesan ini para muslimat sekalian sangat berkait dengan kejahatan-kejahatan yang boleh jadi datang daripada dalam diri kita sendiri. Sebelum ustazah baca doa tu, ustazah teringat bagaimana Khalifah Umar Abdul Aziz tengah-tengah bagi khutbah tuan-puan sekalian, tengah-tengah bagi syarahan, tiba-tiba Sayyidina Umar Sayyidina Umar Abdul Aziz tadi, Khalifah Umar Abdul Aziz memendekkan syarahan, memendekkan khutbah dia. Jadi ada sahabat khalifah yang perasan sampai bertanya kepada khalifah, kenapa hari ni khutbah kau pendek? Kenapa hari ni syarahan kau pendek? Apa jawab Khalifah Umar Abdul Aziz? Tadi masa aku bagi khutbah, tadi masa aku bagi syarahan, tiba-tiba datang satu lintasan dalam hati aku yang tidak baik. Masa tengah ceramah bagi khutbah, tiba-tiba aku terasa hati tu dah lari daripada mengharapkan Allah. Itu cakap Khalifah Umar Abdul Aziz. Kan kita kan kalau bercakap patut mengharap Allah kan? Kita buat apa-apa matlamat kita keredaan Allah. Tapi kata Khalifah Umar Abdul Aziz, aku perasan tengah-tengah aku bagi khutbah, tiba-tiba hati aku menyimpang daripada mengharap Allah atas ucapan-ucapanku, maka aku pendekkan. Tak guna cakap lagi dah. Tak guna bersyarah lagi dah kalau bukan Allah yang menjadi perhatian. Bukan pandangan Allah yang kita nak. Bagi Khalifah Umar Abdul Aziz tak guna lagi dah. Aku pun berhenti, aku pun pendekkan khutbahku, langsung aku baca, Allahumma inni a'udzubika min syururi nafsi. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan dalam diriku. Dah datanglah lintasan-lintasan tu. Dah beralih dah daripada mengharapkan Allah menjadi mengharapkan makhluk, pujian, pandangan dan sebagainya. Lalu kata Khalifah Umar Abdul Aziz, aku baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syururi nafsi. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan dalam diriku sendiri. Itu yang Khalifah Umar Abdul Aziz cakap. Yang ustazah nak sampaikan untuk zakata, tuan-puan tolong hafalkan. Tolong baca pagi, tolong baca petang, tolong baca bila nak tidur malam. Ini bukan ustazah saja yang bagi. Kalau ustazah bagi boleh ambil buang letak mana-mana pun tak apa.
tapi ini Nabi SAW beri kepada sahabat kesayangan baginda. Nabi kata, kalau aku boleh ambil kekasih daripada kalangan manusia, Abu Bakar As-Siddiq aku ambil jadi kekasih. Jadi doanya tuan-puan sekalian, Ustazah akan bacakan dan muslimat akan ikut sekali, ya, insya-Allah. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Baik, ulang balik semula. Muslim yang ingat ujung itu kan. Macam mana cara ni ya? Tuan-puan, siapa yang boleh tulis. Lepas tu sama-samalah bagi pada kawan-kawan kat sebelah. Kalau tak boleh tulis sekarang, bagilah khoteh. Melah Ustazah tulis. Ya. Hafalkan, amalkan, sebab ini doa nak minta perlindungan daripada seluruh bentuk kejahatan. Apa maksud yang kita baca tadi? Okey, sambil Ustazah bagi maksud, Ustazah ulang balik ya. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardh rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib dan segala yang nyata, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Rabb kulli syai'in wa malikah, Tuhan atas segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, ataupun Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi, wahai Allah, aku berlindung ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung ya Allah daripada kejahatan diriku. Wa syarri syaitan, kejahatan daripada syaitan. Wa syirki, sekutu-sekutu syaitan. Sekutu syaitan ni banyaklah ya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'a, dan aku berlindung supaya aku tidak melakukan kejahatan kepada diriku sendiri. Au ajurrahu ila muslim, ataupun aku buat jahat kepada muslim yang lain. Nabi kata, baca pagi Abu Bakar, baca petang, dan baca bila kamu nak tidur. Boleh tuan-puan sekalian? InsyaAllah bila nafsu kita jadi nafsu yang baik, Allahu Akbar, ya, senang sangat dengan segala perkara yang baik. Ringan tubuh badan nak buat yang baik. Senang lidah ni, lembut lidah nak cakap yang baik. InsyaAllah. Pokok pangkalnya apa tuan-puan? Balik semula kepada keadaan nafsu kita, diri kita masing-masing. Muslimat yang dikasihi sekalian, balik kepada tadi ya. Wanita yang solehah itu sangat terkait dengan ke mana arah jalan yang dia pergi, tempat mana yang dia sukai dalam hidup dia. Kalau benar dia nak masuk syurga, maka jalan-jalan dan laluan-laluan untuk mendapatkan ilmu adalah laluan-laluan dia, iaitu adalah jalan-jalan dia. Ini Ustaz cakap terang-terang tuan-puan, kadang-kadang muka yang makna kata
Orang yang sama je. Orang yang sama yang suka, ya. Tapi nak menjentik hati, nak mengajak anak beranak kita, mengajak saudara mara kita masing-masing yang masih belum berjinak dengan majlis ilmu, ini perlu kepada satu kesungguhan. Pujuk dia datang. Ya, kadang-kadang orang tak nak ni dia banyak alasan. Kita patah-patahkan alasan-alasan itu. Dia bukan tak nak boy dekat long, tapi itulah kereta tak ada. Tak apa, kalau datang rumah kau ambil kau ke depan rumah. Sonyap dia kan. Ya. Alah itulah, adalah apa ni hang hantar anak kau dah jaga cucu pula. Tak apa, kita bawa cucu-cucu tu. Alung pun bawa cucu Alung. Yang itu memang patah apa alasan dia tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita tahu seorang wanita nak jadi salihah di dunia, nak jadi terbaik sampai masuk syurga di akhirat, tidak boleh tidak. Kitalah di antara manusia yang paling harus ke hadapan muslimat sekalian untuk apa? Merealisasikan wahyu Al-Quran yang pertama. Apa dia wahyu yang pertama? Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan kalau kita tengok pada hadis tadi tuan-puan sekalian, sehingga Allah menceritakan, Allah perintahkan malaikat turun dekat bumi ni. Malaikat tu memang Allah perintahkan turun dekat bumi. Tujuan dia apa? Pergi cari kat mana ada orang yang berkumpul, ada orang yang berhimpun, yang di dalam perhimpunan dan perkumpulan itu mereka mengingati Allah. Cari kat mana? Nampak gaya kat Seremban ni jumpa dah satu lah. Ya, kat Seremban 2. Cari kat mana ya Allah? Gambaran-gambaran daripada hadis nak tunjukkan apa tuan-puan? Allah mulia datang majlis ilmu ni. Majlis ilmu ni macam seolah-olah pendaftaran itu kat langit. Tadi ada tak ambil pendaftaran? Tak ada. Ya, jangan pula lepas dia ambil pendaftaran. Tak payah daftar nama akak dah daftar kat langit kan. Orang tu kadang nak ambil database kan, penganjur kan, ya. Seolah-olah macam daftar tu kat langit tuan-puan. Sebab apa? Malaikat turun tengok mana majlis ilmu. Dalam tu orang ingat pada Allah. Lalu apa yang Allah berikan? Ini usah ambil mafhum hadis tu. Maka Allah berikan kepada orang-orang yang hadir itu keampunan. Apa hajat Allah tanya. Apa hajat subhanallah. Tuan-puan ada berhajat tak datang sini? Ada tak hajat ni? Sekarang ada hajat tak? Jangan letak hajat nak selfie dengan ustazah. Kau cik bona hajat tu. Ya, tak padan hajat tu. Tak usah dah datang ingat nak selfie lah. Bagi hajat yang besar-besar. Bagi hajat yang hebat-hebat. Saya nak anak saya jadi anak yang saleh. Sebab tu saya bersungguh. Salaka tariqan ila talabil ilmi. Saya bersungguh cari jalan untuk nuntut ilmu. Sebab apa? Sebab saya nak anak saya jadi saleh. Ni berhajat ni tuan-puan. Ya Allah, anak nak periksa ya Allah. Biarlah dapat deh. Ya, keputusan elok cemerlang. Kita datang tuan-puan. Bawa hajat tu. Malaikat tengok hajat kita masing-masing. Allah lebih-lebih lagi maha mengetahui. Allah nak mustajabkan hajat-hajat yang ada dalam hati kita masing-masing. Masya Allah. Besar betul kurniaan Allah tuan-puan sekalian. Kepada kita yang selalu terpilih untuk berada dalam majlis ilmu. Tak kira pagi, petang, malam. Lepas ni nak cadang buatlah pukul 2 pagi lah pula. Ya, tengok datang tak orang Seremban 2 ni kan. Ya, insya-Allah tuan-puan kita gagahkan. Sebab apa? Sebab kebaikan tu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi yang pertama, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, seorang muslimah solehah itu adalah muslimah yang dahagakan ilmu. Dia tak rasa cukup. Macam mana Azan nak cerita ni kan, ya? Dia petang-petang ni kena banyak cerita sikit. Kan kalau banyak hujah-hujah kan. Acik-acik ni setuju dengan ustazah kan. Tu saya heran tu, ya. Okey, macam ni muslimat. Sebenarnya kalau tanyalah hati kocik ustazah ya, apa sebenarnya yang ustazah macam teringin ya, teridam, impian lah. Sebenarnya kan ustazah teringin tuan-tuan puan, kalau lah dapat ustazah tinggal dalam sumur ni kan. Tak payah pergi kojo. Sebab kita kojo kan ya. Kalau dapat lah tak payah pergi kojo, tak makna nak tinggal, nak pergi uzlah. Siapa ada impian sama macam ustazah, angkat tangan. Wih ramai. Ya. Bolehlah kita buat grup nanti ya.
Rasa macam, ini kalau tanya impian, belum tentu impian tu kadang-kadang kita pun tahu tak dapat nak realisasikan. Kita tak tahu, kita serah pada Allah. Kalau tanya ustazah kan, ustazah rasa mana tuan-puan, rasa macam nak uzlah. Uzlah nak buat apa? Nak cari ilmu. Kok dapatlah cari tuan guru yang boleh betul kita nadah kitab balik tuan-puan. Ya Allah, sedap Sampai pernah macam ni cerita orang tu ustazah pergi ke satu tempat, ya, satu sekolah tuan-puan, satu madrasah pesantren. Okey, pergi ke situ. Ustazah nak menunggu jumpa dengan guru-guru kat situ lah, ya, dengan muallim kat situ. Tapi ada anak-anak yang belajar kat madrasah tu, dia letak buku-buku kat meja kat depan pejabat tu. Sebab dia orang pergi, tak tahulah pergi makan ke apa, letak buku Ustazah ni pergi tengok buku-buku tu tuan-puan dengan suami ustazah, tengok buku tu, Masya Allah, buku Sahih Bukhari lah, Sahih Muslim, buku Arab ni. Ustazah pun buka buku bahasa Arab, ya. Ada kitab tauhid apa semua. Tengok anak-anak tu belajar, setiap perkataan bahasa Arab tu diterjemahkan, dia tulis balik lah dengan pen. Tuan-puan, Ustaz cemburu tengok buku macam tu, ya, banding dengan buku kosong. Yang datang buat buku tadi, cik, balik satu je buku ya, tak ada isi apa-apa. Dia belajar, anak-anak tu dia belajar, setiap perkataan tu dia tulis dia punya maksud. Contoh, Man tu tulis tu, barang siapa salaka menempuh tariqan, jalan, tulis tu. Kita tengok, Masya Allah, macam ni kan anak-anak ni belajar. Tengok, sampai muka surat 200 lebih dah tuan-puan. Contoh lah kan. Tengok pula kitab tauhid, tengok pula kitab fiqh. Ya Allah, anak-anak ni belajar macam ni kan. Besar round sikit kat pesantren tu, kat madrasah tu. Nampak ada halaqah-halaqah. Guru seorang pakai mic cikgu, anak murid 10 orang. Pergi pula ujung tu nampak pula kumpulan cikgu semua pakai mic. Dia tak nak bagi tidur walaupun anak murid 10 orang depan tu. Kan? Pakai mic cikgu tu 5 orang anak murid bersanun pula. Sampaikan suami saya kata apa? Pergi duduk kat belakang tu. Cuba dengar. Siapa duduk kat belakang tu tuan-puan? Dengar. Satu-satu ustaz-ustaz tu ajar, terangkan betul-betul talaki kitab betul-betul. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap macam mana tuan-puan. Sebenar-benar lah kalau tanya ustazah kan, terlampau nikmat tuan-puan belajar talaki kitab, habis segala subjek kita belajar balik, nak tahu tentang ajaran-ajaran dalam syariat, dalam agama kita. Terlampau nikmat. Jadi saya kata dengan suami, ya Allah, sedap bang, kalau dapatlah uzlah ni 2 tahun belajar semua-semua ni, agak-agak abang bagi tak? Suami saya kata boleh, tapi orang lain lah pula nyaga dia kat rumah sana. Dengan syarat tu tak jadilah kita, ya. Jadi tu saya kata impian tu ada tapi tak dapat nak merealisasikan. Sebab apa? Sebab kita ada tanggungjawab. Jadi ini je lah kadar yang boleh tuan-puan. Itu pun ya Allah. Kadang-kadang dongalah YouTube tu pula kan, belajar pula daripada asatizah kita. Sebab apa? Kena ada sifat dahagakan hati. Ilmu terlampau nikmat tuan-puan. Nikmat. Dapat tahu sesuatu tu sangat nikmat. Ya Allah, ikatlah ilmu yang kita dapat. Kalau betul kita kata ilmu tu nikmat, ikat ilmu tu. Kalau tak, ilmu tu akan tinggalkan kita. Sebab tu kadang-kadang kita banyak dengar, banyak macam-macam lah, banyak belajar, tapi tak tahu ke mana pun yang rasa-rasa macam pernah dengar kan. Macam tu lah, main rasa-rasa ya, padahal dah pergi belajar dah. Sebab kita tak ikat, tak kita tambat cakap Melayu kan. Tak kita tambah betul-betul ilmu tu tuan-puan sekalian. Nak tambah dengan apa? Cuba bagi jawapan. Tambah ilmu dengan 3 perkara. Apa jawapan dia tuan-puan? Pertama, ilmu kena ditambat dengan penulisan. Tak apalah ya, cik-cik yang lupa buat buku hari ni, tak apalah. Ya, Ustazah Husnuzon tadi nak bawa, tertinggal atas meja makan tu. Tak apalah. Tapi betul tuan-puan,
Betul, ilmu kena ikat dengan tulisan. Ustazah pergi kuliah dulu belajar dekat Darul Syifa. Ya, ambil persijilan apa nama itu? Persijilan Islam untuk rawatan Islam. Tapi tak habis. Ujung-ujung tu saya sakit, jadi tak dapat. Ujung-ujung tu tak dapat nak apa? Tak habislah. Belajar tu dah habis tapi tak habis tasmik. Ya, jadi belum tak dapat ijazah. Yang dapat tu 3 orang anak ustazah je. Jadi masa belajar tu tuan-puan sekalian, ada hari saya lupa bawa buku. Buku tulis, kita bawa buku teks itu kan, tapi buku tulis lupa. Untuk kita pinjam pen dengan kotes orang sebelah tu kan, rasa aib mana. Ni Ustaz rasa sendiri ya. Minta ya buku orang sebelah tu kan, korang menengok banyak kotes kosong kan. Nak minta tu malu. Tapi terpaksa minta sebab kita lupa bawa. Terpaksa cakap, minta maaf kak, boleh tak nak kotes sikit? Ya? Lepas tu orang tu bagi kotes. Tak habis lagi cerita kotes. Pen dah tak ada. Takkan kotes saja kan? Ya, terpaksa lah. Malu, aib. Minta maaf sangat. Ada pen lebih tak? Aduh, penuntut ilmu. Pen tak bawa, kotes tak bawa. Itu sesaja nama itu kan. Saya pernah lalui tuan-tuan sekalian. Rasa aib, rasa malu. Tapi itu kebenaran. Itu hakikat. Ilmu diikat dengan tulisan. Betul tuan-puan. Tak ingat dah kita dengar apa, kita baca apa, bukannya ingat. Ustazah bukanlah nak nunjuk apa benda, tapi ialah aku ada baik ikutlah kan, yang tak baik jadi sempadan. Tapi tuan-puan, ni buku macam ni tak pernah lawa pun. Buku ni bukan buku ustazah dah, anak tu tak habis buat. Muhammad Ashraf ada nama asnya. Dia tulis boleh buku, tulis kosong. Ustazah ambil. Dia nak datang ceramah tuan-puan, tulis tuan-puan, ingat kena baca, kena tulis. Kita boleh baca, kita boleh cuba ingat masa tu, tapi dia akan hilang. Tapi tulis. Jadi antara kesukaan ustazah ialah kumpul buku-buku catatan. Kumpul buku catatan, cakap ke anak, ini Umi tak ada tinggalan apa-apa besok. Tapi ada buku yang Umi dah baca, ada ilmu yang Umi dah catat. Ambillah, gunalah. Hari ni tak nampak tuan-tuan dia punya nilai, tapi seperti mana yang ayah ustazah buat, buku catatan itu berebut anak-anak nak ambil. Tengok apa dia tulis makin. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi tolong ikat ilmu kita dengan catatan. Kedua, nak ikat dengan apa? Yang kedua, kita ikat dengan amalan. Amalkan insya-Allah. Berapa banyak ilmu-ilmu yang kita tahu tak lokat kat kepala kita. Sebab apa? Kita tidak amal. Ustazah ambil contoh tuan-puan. Ni Nabi yang sebut, Nabi yang ajar. Hendaklah kamu tidur dalam keadaan akhir kalimah kamu adalah seperti ini. Ni saya bacakan apa yang seperti itu tu. Satu hari dulu ustazah hafal tuan-puan, tapi jujur-jujur cakap sebab tak beramal. Jadi bila nak tidur tu tuan-puan, tak amal benda yang kita tahu tu. Ya dek, kena tak cik ni. Ya, tak amal ilmu yang kita tahu tu tuan-puan sekalian, hilang. Kena cari balik. Sebaiklah alhamdulillah ada catat. Kalau amal pun tidak, catat pun tidak, tak jumpa. Bila jumpa balik tuan-puan sekalian, ya Allah, ya Tuhan, aku tulis dulu. Nabi kata apa? Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. Ini Nabi cakap, bila kamu nak tidur malam, dia nak suruh beramal. Bila kamu nak tidur malam, pergi ambil wuduk macam mana wuduk yang kamu ambil untuk kamu solat. Makna bukan ambil wuduk cincai-cincai, tidak. Cincau air, cincai lain ya. Bukan ambil wuduk main-main, tidak. Tapi Nabi kata apa? Bila kamu nak tidur malam, pergi ambil wuduk macam mana kamu ambil wuduk untuk salat. Masya Allah. Sebab apa tuan-puan? Salat nak bertemu Allah kan? Ambil wuduk. Ya, yang sebaik-baik yang kita boleh ambil wuduk, meraihkan semua rukun-rukun. Tidur ni pun boleh jadi kita akan bertemu Allah. Sebab apa? Sebab masa kita tidur, roh kita keluar.
Mungkin roh tu akan balik semula kepada jasad kita, atau mungkin terus dipegang oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok Allah ajar, Nabi ajarkan adab. Kamu nak tidur malam, kamu ambil wuduk macam mana kamu nak solat. Kemudian kamu tidur di atas lambung kanan. Dan kemudian kamu pun berkata, kamu pun berdoa, kamu pun menyatakan, apa dia? Yang ni Ustaz kata tu, tak amal tuan-puan, lupa. Alhamdulillah ada catatan, ingat balik. Mudah-mudahan dapat amal balik. Allahumma lak, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabi kata, waj'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah kalimah-kalimah itu yang terakhir yang kamu cakap sebelum kamu tidur. Baik, kita buat survey sikit. Siapa yang ada baca ni sebelum dia tidur malam? Sila angkat tangan. Doa lain sah tak Ustazah? Kau ada nak tanya kan? Boleh. Saya faham. Mungkin kita baca Bismikallahumma ahya wa amut, atau baca 3 qul. Ya boleh, tu ada asasnya daripada Nabi juga kan ya. Baca 3 qul. Yang ini akhir kita nak baca sebelum tutup mata. Tapi yalah, ini padahal Nabi yang sebut, Nabi yang ajar. Dan subhanallah muslimat sekalian, maksud yang terkandung pada apa yang Nabi ajar ini terlampau hebat. Tuan-puan kalau nak hidup ceria, bahagia, happy, ya, tenang, lapang, tak sempit, cuba amalkan doa ni. Saya cerita dengan tuan-puan, Ustazah dulu amal, masa tu susah nak tidur malam. Masa tu ada penyakit macam apa nama dia? Insomnia ya. Susah nak tidur malam. Jadi macam-macam cara buat. Padahal masa tu mungkin ada ketidakseimbangan hormon kan? Ya, jadi kita susah nak tidur malam walaupun dah penat siang. Tak boleh tidur. Ya, tak boleh tidur, jumpa doktor, ambil ubat. Penyakit apa ni? Badan dah penat tapi tak boleh tidur. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, inilah doa yang alhamdulillah tidur. Jangan baca sekarang takut habis semua tidur ya. Baca, tidur. Sebab apa? Sebab konten doa tu sangat hebat. Merawat macam-macam penyakit dalam hidup kita. Tak boleh tidur ni penyakit. Entah penyakit jiwa juga, penyakit daripada hati kita. Apa tadi yang disebut dalam doa tu? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada Engkau. Aku serahkan hidupku pada Engkau. Serah hidup pada Engkau. Tuan-puan, siapa sini pandai berenang? Kat tangan. Tak ramai yang pandai berenang ya. Okey. Tuan-puan, tak apalah, tak pandai berenang pun dengar jugalah. Ustaz nak buat analogi tu terkait dengan cerita-cerita dalam sungai, dalam kolam. Ya. Okey, tuan-puan pernah tengok tak anak cucu kita masuk kolam? Kan budak-budak suka kolam kan? Masuk kolam terapung dia. Kan anak-anak kita pandai kan? Walaupun dia cabi, dia boleh terapung. Okey. Untuk terapung dalam air ni tuan-puan sekalian, dia kena apa? Dia kena lepaskan betul. Jangan ditahan-tahan ni. Kalau kita tahan-tahan, jatuh kan dia jatuh tak mau dia terapung. Dia kena lepaskan. Setelah belajar berenang tapi sampai sekarang tak berjaya. Lepas tu belajar terapung pun tak berjaya. Tapi saya tahu macam mana cara yang cikgu tu ajar. Dia kata, Ustazah, tak payah fikir tenggelam ke apa ke, lepaskan betul-betul tubuh tu, terapung je. Nanti dia akan terapung. Tak mampulah buat tuan-puan. Kaki kanan tu nak juga pijak bawah, tak percaya. Takut kadang kepala masuk dalam air dulu, kaki ke atas. Jadi sampai kesudah tak boleh terapung.
Perasaan tu tuan-puan, Ustaz cuba buatkan satu gambaran ya. Perasaan tu macam tu lah. Macam mana orang pandai terapung, orang tu lebih faham apa yang Ustaz cakap. Serahkan segala-galanya pada Allah. Tak payah nak apa, nak campur-campur tangan ni, tak payah. Macam itulah betapa tenangnya bila kita cakap Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dah tidur. Apa nak fikir-fikir lagi? Ya, ini tak cakap serah pada Allah. Kepala fikir tu pagi esok apa nak masak, nak topong tak ada. Sebab tu payah tidur. Nampak tak tuan-puan? Dah belum bangun lagi. Kita kan belum bangun. Pagi esok belum sampai dia, kita pening-pening malam ni buat apa? Tidur. Sekarang waktu tidur. Segala urusan hidup kita ni serah ke Tuhan. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku padamu ya Allah. Macam tu rasa nak tidur ni tuan-puan. Ya, ini tadi cerita apa ya? Cerita tak amal. Ikat ilmu dengan amalan. Ustaz bagi contoh, salah satu benda yang Ustaz buat dulu sebab tak sihat, lepas sihat tinggal. Lepas dah boleh tidur tinggal tuan-puan, tapi alhamdulillah ada catat. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku limpahkan serah segala urusan kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik, dan demikian jugalah tubuh badanku ini, belakangku ini, semualah ya kita berikan kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan sangat mengharapkan Engkau ya Allah dan sangat takut kepada Engkau ya Allah. Macam tu nak tidur mana? Sebab tu orang tidur malam macam ni memang berkualiti tidur dia, memang sihat tubuh badan dia. Senang, lapang, serah semua urusan pada Allah. La malja wa la manja illa ilaik. Tak ada tempat nak kembali, tak ada tempat nak selamat kecuali kembali kepada Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku telah beriman dengan kitab yang Engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku telah beriman dengan Nabi yang Engkau utuskan. Dah bismillah tidur. Tapi tuan-puan, bila kita tak catat, kita tak amal, maka ilmu tu hilang. Tapi percayalah, siapa dengar, siapa catat, siapa amal, seumur hayat insya-Allah Allah akan tolong jagakan ilmu tu dalam kepala kita, jadi amalan kita. Ini contoh yang saya bawa tuan-puan, ya. Sangat bagus baca, dapat tidur malam dengan lena. Tak perlu banyak, tak perlu lama tidur malam, yang penting berkualiti. Kenapa susah nak tidur malam? Sebab kita ni ibarat komputer, komputer tak shutdown. Berfikir tak habis-habis. Dah serah urusan kita pada Allah. Ya, tak payah fikir pasal kerja esok lusa tu, biar tidur dulu. Esok pagi kita start fikir balik, kok jaga. Ya, kok dikojok-kojok kat orang, tak mau kojok lagi dah kan, dah tak jaga ni. Tu dah cerita lain pula dah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita dah siap tadi kan? Kita dah siap sebelum tidur ni, dah nyurahkan hidup kita pada Allah. Yang ketiga tuan-puan, ilmu nak diikat dengan apa? Diikat dengan menyampaikan. Sampaikan. Jadi bila kita nyampai ni, ikat ilmu tu kuat lagi lah. Ya, kita sampaikan. Balik sekarang, tuan-puan sampaikan kat suami masing-masing. Agak-agak siapa dia nak sampaikan? Kat siapa dia nak sampaikan ni? Kat anak, kat cucu. Bukanlah balik kan tahu buat kuliah dah kan, ya, tunggu dululah malam sekarang lepas maghrib kan katanya Wan nak buat usrah ni duduklah apa cerita ni Wan, cucu kita kan tak ada. Ilmu ni diikat dengan 3 perkara. Cerita tu pun tak apa. Kalau tak, tanya lagi 2 tahun, lupa ya ikat dengan apa? Dengan tali ke Ustazah? Lupa. Ya, tapi bila kita menyampaikan, dia lebih kuat dalam ingatan kita. Muslimat yang dikasihi sekalian, itu yang pertama, muslimah yang dahagakan ilmu. Disebut oleh Nabi SAW, manhuman la yashba'an, manhum fil ilmi la yashba' minhu, wa manhumun fid dunya la yashba' minha. Ada 2 orang, ada 2 pemburu yang tak pernah rasa kenyang. Dalam hidup ni, ada pemburu yang takkan pernah rasa kenyang, kata Nabi. Yang pertama adalah pemburu ilmu. Pemburu ilmu takkan cepat rasa kenyang. Tak payah dah belajar baginda. Tak ada. Ayat-ayat tu tak keluar.
Ya, nak pergi mana tu makcik? Nak belajar solat khusyuk. Tak apalah, kita dah belajar tingkatan 3 kemarin. Tak ada. Ya, sebab orang yang menuntut ilmu ni pemburu yang tak pernah kenyang. Nak tahu, nak belajar, nak diperingatkan. Yang kedua, manhumun fid dunya. Dua yang Nabi sebut ni, tuan-puan sekalian, satu baik, satu tak baik. Satu baik apa dia? Pemburu ilmu tak pernah kenyang. Yang kedua yang tak pernah kenyang adalah pemburu dunia. Pemburu dunia juga tidak pernah kenyang. Ya, tak pernah kenyang. Walaupun dah menggigil dah lutut tu kan, ya Allah, kalau nama pemburu dunia dah nak juga, kedokut juga, bakhil juga, tamak juga. Sebab Nabi dah sebut, pemburu dunia tidak pernah rasa puas dan tidak pernah rasa kenyang. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang kedua, ciri-ciri wanita yang solehah, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak kembali kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang Nabi ajar kat kita tuan-puan, yang Islam ajar ni, banyak jalan tu sebenarnya jalan mudah. Cuma nak kena mujahadah sikit. Tadi jalan pergi cari ilmu. Mudah nak banding kalau suruh pergi berjihad. Suruh pergi perang bawa apa lagi susah kan ya. Tapi ni jalan cari ilmu. Dahlah kat negara kita. Ya, nak cari ilmu tuan-puan, tempat cari ilmu kan, ya Allah, masjid ada aircon, ya, kapet. Jarang jumpa orang cari ilmu pasang kemah kat pasar, jarang tuan-puan. Tempat cantik, masya-Allah. Tak susah. Dan tidak boleh tidak, yang kedua tadi apa dia, berkait dengan yang Nabi sebut 4 sifat yang mesti ada kepada wanita solehah. Tak boleh tidak. Ustazah cuba juga kalau cakap pasal wanita solehah, tak nak cakap 4 ni, tapi tak boleh. Sebab tak sempurna cakap pasal wanita solehah kalau tak cakap tentang ini, tak sempurna. Sebab itu pada petang ini, muslimat sekalian, Ustazah nak minta, insya-Allah mudah-mudahan sekarang kita hafalkan apa yang Nabi sebut ni. Boleh tak? Insya-Allah kita sama-sama bantu, kita hafalkan petang ini insya-Allah. Apa yang Nabi sebut tentang ciri yang saya nak beritahu ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sebut. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabi min ayyi abwabil jannati syi'ti. Panjang ke pendek? Panjang juga. Tapi yang pendek yang mana ya? Semua panjang ni pendek ya tu. Ada 4 benda yang Nabi sebut tuan-puan sekalian. Seorang wanita tu bila dia jaga 4 perkara, 4 perkara tu nak letak kat mana? Kat sini ah, kat dalam. Ya, tak payah letak kat buku semata-mata. Nanti tiba time puas pula lah mencari buku tu. Buku tu buku pinjam, dah cucu kita bawa pergi sekolah kan ya. Tolong tuan-puan ingatkan betul-betul. Tak ingat dalam bahasa Arab, ingat dalam bahasa Melayu. Maksud dia, apabila seorang wanita itu menjaga 4 perkara. Apa dia? Idza sallatil mar'atu khamsaha, bila seorang wanita itu menjaga baik-baik solat fardu 5 waktu. Baik-baik jaga. Kita tuan-puan sebelum letak nak jaga semayang tu lah, nak jaga semayang sunat ni lah, semayang macam-macam lah benda-benda sunat nak buat ni kan. Tapi asas yang paling besar sekali yang kena diperbaiki masa ke semasa, yang kena buat lebih baik dan lebih baik adalah solat fardu 5 waktu. Itu yang Allah tengok dulu.
Itu yang agama tengok dulu. Itu yang Nabi sebut dulu. Wanita bila dia jaga solat fardu 5 waktu sempurna, bagus-bagus, baik-baik, itu pun dalam keadaan Allah bagi keuzuran. Kita bertemu dengan 1 bulan 5 hari tak semayang, 7 hari tak semayang. Betul tak cik? Marin lah cerita marin ni. Ya, sekarang semayang saja setiap bulan. Ya, ni cerita marin. Ya, kita merasakan semua orang kan tak semayang 5 hari, 10 hari. Tengoklah berapa hari kita uzur. Baki berapa dah tu? Jaga baki tu elok-elok. Bila seorang wanita jaga semayang 5 waktu, wasamat syahraha, jaga elok-elok puasa Ramadan 30 hari. Ini semua cerita yang wajib tuan-puan. Tak ada kat sini sebut amalan sunat lain dah. Belum sebut semayang sunat. Belum sebut puasa sunat. Allah bagi kemudahan pada seorang muslimah. Ya Allah, ya Tuhan, sayang ya Allah dekat kita. Jaga semayang, jaga solat, puasa 30 hari tu cukup kan? Kalau tak cukup, darah ganti. Ya, jangan tunggu Rejab Syakban baru nak ganti. Cepat ganti. Sebab apa? Sebab kat situ keutamaan amalan kita puasa 30 hari. Tapi kadang-kadang ya tuan-puan, ustazah banyak betul ya bertemu dengan orang-orang yang minta pandangan juga kan. Mak saya meninggal, isteri saya meninggal, poso tak sampai ganti, marin tu tak posonya, baru berhijrah lah, macam-macam cerita bab poso. Orang yang tinggal ni pula lah puas nak ngira keluar kalkulator ngira tu dengan ustazah. Dia cakap sungguh-sungguh pakai kalkulator. Berapa hari encik agak isteri tu tak puasa, kira tu. Berapa fidyah nak bayar, macam mana cerita. Tuan-puan, sepatutnya bab itu kita selesaikan. Kecuali yang memang tak dapat nak elak ya. Contohlah meninggal bulan Syawal ke apa kan ya, memang tak sampai nak mengganti, nak buat macam mana kan. Tapi ni sampai ya Allah, orang lain pula tolong kira 5 tahun marin, 10 tahun marin, kita masih hidup masa tu kan ya. Orang lain tolong kira, ini satu benda yang sepatutnya tidak berlaku. Sebaik-baiknya tuan-puan, kita sebagai muslimah dah boleh sebut kat suami kita macam ni, ataupun anak kita yang bakal kita tinggalkan kan. InsyaAllah mak, rasa mak lah bab-bab puasa ni selesai dah. Selagi tak boleh sebut macam tu tuan-puan, kita sendiri cek. Jangan tunggu kita meninggal, nyusahan orang hidup nanti. Ya, kita fikir betul-betul, cuba tengok macam mana kita punya puasa ni 30 hari Ramadan ni, daripada dulu, daripada kita balik sampai sekarang, sehingga kita boleh sebut dengan orang-orang yang waris kita macam tu. Kita kata insya-Allah, ya bang, saya rasa bang, insya-Allah bab puasa Ramadan ni tak ada dah yang tinggal, semua dah diganti. Ya, mana-mana marin masa nyusu anak lah, apa dah semua, fidyah pun dah bayar. Selesai kan masa kita hidup. Sebab kat sini ompek perkara tuan-puan. Tapi ompek ni pun ya Allah bergasak kat ompek ni. Kat ompek ni dah yang paling susah pula kat kita. Dia nak jaga semayang susah. Dia dah habis dah uzur tu. Habis uzur tu pagi dah habis dah. Patutnya mandi wajib kan. Tapi tengok kadang-kadang wanita tu berlengah-lengah. Ya, tak boleh lah, beli air masalah lah, kena beli air rumah sendiri lah, macam-macam. Sudah kan, maghrib isyak kan baru mandi wajib. Padahal Allah dah bagi banyak keringanan, tapi bab ni memang berat pada wanita. Puasa dan juga solat. Yang ketiga, wahafizat farjaha, dan dia jaga kemaluannya. Maksud di sini adalah menjaga kehormatannya, menjaga maruah dirinya. Jaga maruah kita baik-baik. Jaga. Islam letakkan syariat yang memang menjaga maruah seorang wanita. Menutup aurat, jaga pergaulan, jaga adab, ya, masya-Allah. Allah jaga. Kalau kita belajar surah An-Nur tuan-puan, tadabbur surah An-Nur, belajar dalam-dalam sikit kan, tengok tafsir tu. Allah nak jaga maruah kita manusia ni, kehormatan kita manusia, terutama wanita. Sampaikan kalau ada kita pergi rumah orang,
Ya, pergi rumah orang kan, nak jumpa orang tu lah, pergi rumah dia. Kita pun bagi salam kan. Bagi salam. Nak bagi salam tu pun dia ada peringkat-peringkat sampai bagi salam. Peringkat apa? Kena bagi hin apa cakap Malaysia. Bagi isyarat-isyarat. Bagi tanda-tanda. Makna tuan-puan, kalau boleh sampai depan rumah orang tu, mengkuat sikit minyak tu. Salam belum bagi dia dah. Supaya apa? Supaya tak ada orang dalam rumah tu karang entah macam mana pakaian entah apa benda buat terkejut kita datang. Tengok. Ya? Lepas tu kuat sikit tanda tu. Biar nampak ujung kan baru Assalamualaikum. Perlahan dulu. Kuat sikit lagi. Assalamualaikum. Lepas tu lagi kuat 3 kali tak sawak salam. Tahu tak apa, pergilah balik. Tapi tengoklah uruf kita kadang-kadang lain. Rumah tu memang tak terdengar. Kok rumah sebesarnya tuan-puan sekalian, bagi salam sorak-sorak. Ya? Assalamualaikum. 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 Tak ada orang balik dah. Itu masa sebenarnya tak nak datang kan ya? Sebab taklah macam tu. Dia kena cari jalan juga supaya orang boleh dengar yang kita ada kat depan. Tapi adabnya macam mana? Nak jaga maruah diri, kita yang pergi bagi salam kat rumah orang tu tak boleh berdiri setentang dengan pintu. Ini nak cerita adab. Jangan berdiri setentang dengan pintu rumah orang tu. Bagi salam dengan pintu. Assalamualaikum. Ni pintu ni. Sekarang cucu buka. Wan belum pakai gigi palsu. Rambut mana tu palsu dah lah ya. Wan belum pakai tudung. Pakai tudung lawa. Ya. Kat rumah tu sekarang kau terkejut. Cucu ni dah buka pintu awal sebab dengar orang bagi salam. Yang kita ni pula duduk dekat depan pintu. Apa jadi? Terkejut. Tak rumah Kak Timah ni. Nampak Kak Timah hujung tu ada lain nak orang mana. Orang tu tak sompek nak ambil tudungnya. Sebab apa? Cucu dah buka pintu awal. Yang kita ni tak pandai adab. Tak tahu adab. Siapa suruh duduk depan pintu? Sebab tu kadang perhati juga tuan-puan. Ada sahabat-sahabat suami ustazah datang rumah ustazah, dah tahu dia tahu adab. Sebab apa? Dia menyuruk-nyuruk. Kita nak cari mana orang bagi dia nyuruk. Mana-mana batang tiang ada tu. Nyuruk dah. Kita rasa macam punya orang bagi salam. Kita nak nyenyau sudah. Orang tahu hukum tuan-puan. Tak mudah nak nyoleng-nyoleng masuk dalam rumah. Jangan mata kita lebih dulu masuk sebelum kita dibonaan masuk. Tapi ramai orang macam tu. Ada jenis-jenis kat kampung-kampung tu sekarang dicungkih pula tingkap orang tu. Betul tak? Ya. Tingkap tu dia nak nolak tingkap orang tu. Dia langsir cenia dikuat. Ada orang tak ni? Mana boleh? Tu tak tahu adab. Mata kita dah dulu masuk dalam rumah. Tuan rumah tak tahu cerita. Kita duduk ke depan rumah ni. Nak jaga kehormatan diri. Tuan dalam rumah. Masya Allah. Allah susun. Islam susun adab sedemikian indah. Kita jangan pula dalam keadaan orang lain nak jaga maruah kita. Islam jaga maruah kita. Syariat jaga maruah kita. Kita pergi dodahan. Kita pula tak peduli bab adab. Ya. Dalam rumah kita tu macam tu sekali Allah nak jaga. Kita pergi keluar cerita dalam rumah kita ke orang. Kat mana? Facebook. Kat mana? Instagram. Salah betul konsep itu. Macam tu sekali Islam nak jaga dalam rumah tu. Kok kau kelahi berdua lah tahu. Orang lain tak tahu. Dalam rumah kita kan. Kita pergi dadahan kat luar. Ya. Pakaian yang kita pakai dalam rumah. Siapa dia tahu tuan-puan? Dia nampak semua macam ni. Orang tentang kat rumah pakai skirt semua. Seluar jean lah cik-cik tak kan? Siapa dia tahu? Tak apa, cukup. Tak payah ada orang tahu. Sebab apa? Ini kehormatan diri kita. Tak layak orang lain di luar sana nak pandang kita dengan pakaian seumpama itu. Tapi ada satu benda yang sangat malang. Kita pergi ambil gambar kita dalam rumah, kita pergi hantar keluar. Nak tidur dah ni, tak ceradik. Ya, nak tidur dah ni, dah hantar baju kelawar tu kan, ya. Apa masalah tak payah cerita dengan orang. Orang jaga sampai tak boleh lalu, duduk depan pintu, kita pergi dodahan pula. Jaga kehormatan diri. Sangat mulia muslimat sekalian, seorang wanita yang menjaga kehormatan diri. Ya,
Bab kehormatan diri ni bab yang panjang besar lah ya, Zah pun tak ada nak cerita. Baik. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan taat pada suami. Ya, taat pada suaminya. Cukup tak ompek? Cukup. Boleh jadi tanya ompek ya kau ustazah? Iya ompek ya. Ompek ya. La ilaha illallah. Allah nak bagi mudah kepada wanita, kepada muslimah. Lalu Nabi kata apa? Udkhulil jannata. Qila laha udkhulil jannata. Wanita yang dah buat ompek perkara dalam hidup ini, yakin ni bukan cakap ustazah, cakap Nabi. Maka kelak akan dikatakan kepadanya, kepada wanita itu, udkhulil jannata min ayyi babil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepada dia, masuklah kamu syurga min ayyi abwabil jannati syi'ti, ikut pintu-pintu mana pun yang kamu nak masuk. Pilih. Kita kan suka milih, betul tak? Kalau suami kita bawa pergi kedai, sadap tak milih? Banding suami kita kata, abang bagi masa 2 minit je. Ya, 2 minit pergi apa tadi Zah lalu tadi? Jasko itu dah ya. Katalah suami kata, nak beli apa? Nak beli apa? Nak beli apa kan tak keluar pula dah apa benda nak beli. Ya, katalah nak beli kain, nak beli baju, nak beli skirt. Suami bagi masa 2 minit. Suami kata, yang ada kat depan tu lah ambil. Tak sadap dah kan ya? Yang sadap ni apa? Kuat-kuat dulu semua yang ada kat kedai tu. Angkat, pakai, letak balik. 10 kali angkat, 10 kali pakai. Jadi tak cik? Tak jadilah pergi kedai lain pula. Itu memang perangai kita orang perempuan. Itu pun dah sadap dah. Milih. Allahu Akbar Allah. Seolah-olah Nabi nak kata apa? Kau pilihlah. Kalian pilih. Kok pintu ni ke? Suka hatilah. Tapi insya-Allah kita orang perempuan tahu kan, kalau nak milih yang macam mana? Yang terbaik. Ya, nak pilih yang tertinggi, yang terhebat. Tak apa. Islam bagi, Allah tawarkan, Allah bagi, pilihlah. Setelah kamu menjaga solat fardu kamu, setelah kamu menjaga puasa Ramadan kamu, setelah kamu menjaga kehormatan diri kamu, setelah kamu mentaati suami kamu, pilih apa saja sekehendakmu, pintu syurga mana yang kamu nak masuk. Allahu Akbar. Ini satu pengiktirafan, satu tawaran yang terlalu hebat daripada Allah dan Rasul untuk kita orang perempuan. Tapi tadi kita tak berhenti ke part ta'at zaujah. Taat pada suami. Taat pada suami ni tuan-puan satu cabaran kepada kita orang perempuan. Ya. Cabaran macam mana? Ya Allah, nampak senang tapi susah. InsyaAllah kita harap semoga ianya benar-benar senang. Ustazah bagi satu kaedah tuan-puan. Kaedah yang telah disebut ya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap ya, ustazah cari sekejap. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada kat Nabi masa tu. Nabi kata macam ni. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Nak tak kamu aku bagi tahu kepada kamu yang mana satu perempuan-perempuan kamu daripada ahli syurga. Ya, masya-Allah ya, kalau kita lah kalau kita duduk zaman tu tiba-tiba suami kita jumpa dengan Nabi dan Nabi kata, nak tak kamu bagi tahu daripada perempuan-perempuan kamu ni siapa yang ahli syurga. Jadi suami-suami yang ada ketika itu di kalangan sahabat memanglah nak tahulah siapa dia. Rupanya Nabi taklah cakap si anu, tak adalah cakap macam tu ya, fulanah tak. Tapi Nabi bagi ciri-cirinya.
Kalau isteri kalian ada ciri-ciri ini, itulah ahli syurga. Sampai kepada kita lah kita pakai hadis ni tuan-puan. Apa dia? Kalau di kalangan kita ada yang memiliki ciri-ciri ini, insya-Allah ni lah ahli syurga. Dan sebenarnya apa yang Nabi sebut ini juga adalah satu kemudahan, ya, bantuan kepada kita juga untuk apa? Dapat skill macam nak jadi isteri yang taat. Okey, kita dengar sampai habis, ya. Nabi kata al-wadudu al-waludu al-audu. 3 ciri. Yang pertama, al-wadud. Al-wadud adalah wanita-wanita yang penyayang. Subhanallah tuan-puan, kalau kita nak taat pada suami, nak rasa ringan ketaatan tu, nak rasa mudah, maka sayangilah suami kita kerana Allah. Ya, tolong bagi tambah dos-dos kasih sayang tu. Walaupun suami kita dah meninggal ke tuan-puan, ingat kat dia, bantu dia. Ya, bagi apa-apa, sedekah ke apa benda kita boleh buat, niatkan, ya Allah, bagilah sampai pahala kat suami saya, ya Allah. Ya, dulu dia adalah suami saya atas dunia. Sama-sama dulu susah senang. Ingat, sayang. Sebab Nabi kata apa? Al-wadud, wanita-wanita di kalangan ahli syurga adalah wanita-wanita yang penyayang. Penyayang. Jadi masing-masing kita ni, ya, tingkatkanlah kadar penyayang kita tu. Agak-agak kalau suka cakap marah-marah, penyayang tak? Dia mengamuk kerja kat rumah. Yang heran tu balik kuliah tu. Ya, balik kuliah terus marah-marah. Contoh, ni mak geram ni, air tak masak apa semua, mak. Panjang mak tu, mak. Takut orang rumah tu. Sampai bertanya anak tu, bah, mak tu tang mana dia tu? Tang ceramah tu aman dia tu. Tu tang ceramah tu rupa tu. Macam mana tuan-puan? Penyayang. Kita dah dapat ilmu sikit sebanyak tuan-puan. Nampak kosalan tu bila balik rumah. Ini selalu bodoh saya ingatkan diri sendiri. Tak usah bekerja tuan-puan, sibuk akan main lagi kan. Macam mana ponek pun sibuk pun kita. Hak anak-anak kita, hak suami kita di rumah, anak-anak kita di rumah yang mungkin balik lebih awal daripada kita, adalah hak pertama apa dia? Dia nampak wajah kita yang manis. Tolonglah ingat tu. Semua mula tang wajah manis tu. Percayalah cakap ustazah, ya. Tak payahlah cakap ilmu punah di dada, amalan banyak, tak. Start tang muka yang manis. Ini cakap daripada pengalaman kita. Balik rumah, botol balik tudung engut-engut tu. Ya, kan ada cermin side mirror apa semua tu kan, cermin kereta tu keluar, pandang. Betul balik. Macam mana kita keluar rumah tadi? Jangan tunjukkan macam kita keluar rumah tu yang mak ponek ambil ni, ya. Kerongsangnya sampai sini lah. Asal ponek tu tak ada seorang berani nongko kita tu. Jangan tunggu kerongsangnya dah beralih kan. Tak berani nongko. Botolan balik, elok-elok balik, tacap balik. Macam mana kita keluar tadi? Sebab apa? Tu hak orang dalam rumah kita tu pun. Dia nak tengok muka bersori balik. Kita balik. Ini ibadah kita sebab kita ni seorang wanita yang penyayang. Balik insya-Allah lah kan dia balik. Okey, betul dah balik. Bagi salam, doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Allah, kurniakanlah, turunkanlah berkat dalam rumah ini. Jadikanlah rumah ini tempat yang kau berkati. Sesungguhnya engkau yang paling hebat meletakkan seseorang di tempat yang engkau berkati. Ini dalam Quran ya tuan-puan, surah Al-Mu'minun ayat 29, tak silap ustazah. Cuba cek ya. Tak silap ustazah, Al-Mu'minun 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Masuk dalam rumah, sapa anak kita dengan senyuman. Allahu Akbar. Dok kat situ, teknik kat situ, dia boleh berlarutan sampai esok pagi. Saya cakap ustazah. Ini kita cakap daripada pengalaman masing-masing kan. Contoh, katalah kita ataupun suami kita balik, semua orang nak tengok macam mana kita waktu balik. Betul kan? Kalau kita balik ceria, Assalamualaikum, apa khabar semua? Kan, ceria lah kan. Ya, joget-joget ni mak buat balik makanan ya, masuk dia bagi makanan. Contoh lah, ni ustazah lah tahu ya. Macam-macam makanan dan rezeki banyak contoh kan. Anak kita pun riang-riang kan. Riang tu bawa sampai pagi esok. Tapi cuba Zah balik, Sonya, Umi dah balik Umi?
Dah balik lah, boleh. Contoh kan dia. Lain macam. Contoh. Sama suami kita juga. Kalau dia balik, kita pun tegur, bang. Lain. Dia meleret kan tu. Ya, sampai tengah malam kan tu. Ya. Ingatnya dia seorang, ada perasaan kan atau isteri. Dia meleret kan tu. Sebab tu sangat penting. Orang balik rumah, tolong bawa kebahagiaan. Tolong bawa kebahagiaan, ya. Penyayang, kasih sayang bawa. Jangan mudah-mudah sebab ponek dah marah. Tak naklah kasih sayang tu kalau besar, dia tak mudah-mudah berubah-ubah macam tu. Yang kedua, al-walud, wanita yang melahirkan. Yang banyak melahirkan. Tak apalah kalau ada isteri-isteri ataupun ibu yang tak ada anak, Allah tak bagi anak, itu rezeki daripada Allah kan. Tak payahlah kecewa, maksudnya tak masuk syurga dah saya, tak, pintu syurga tu banyak. Ya, rahmat Allah tu luas. Tapi ini spesifik. Kalau dia melahirkan, dia beranak, dia ada potensi yang besar untuk bab ini. Tapi kalau tak ada pintu lain, ada cara lain, rahmat Allah maha luas. Ya, memang Allah nak bagi manusia ni masuk syurga illa man aba, kecuali yang tak nak. Itu hadis Nabi sebut. Yang tak nak ni siapa dia? Yang tak nak ikut perintah Allah. Dia tak nak lah. Baik. Dan yang ketiga, tuan-puan, al-aud, iaitu seorang isteri allati idza zalamat qalat li zawjiha. Seorang isteri kan, al-aud ni maksud dia macam ni lah, bahasa mudah dia, mudah beralah, mudah sojuk. Betul ya tuan-puan, rumah tangga kalau dapatlah isteri yang tak mudah sojuk, memang payah. Sebab yang suami ni mungkin panas. Ya, mungkin panas, dia bekerja ke apa benda ikutlah ya. Tapi kalau isteri pun tak mudah sojuk, payah. Ya, payah. Jadi Nabi kata apa? Al-aud, seorang isteri yang mudah. Contoh, berlaku apa-apa perselisihan dia dengan suami maka Nabi kata apa? Copek-copek dia pergi ke suami Tengok ya, Masya Allah, benda ni mungkin borek, tapi syurga tuan-puan, syurga. Allah nak bagi syurga. Kat sini Allah uji perasaan kita. Dia datang ke suami lalu apa dia kata? Hadhihi yadi fi yadika. Saya terjemahkan macam ni lah, kalau nak ikutkan gambaran dia kan. Bang, ini tangan saya bang, dalam tangan abang. Maksudnya apa? Dia dah pegang tangan suami untuk minta maaf. Ni isteri tu yang nama ikut beralah tu, al-aud. Lalu apa dia kata? La adzuqu dhanban wa la anam hatta tarda. Aku tak dapat, wahai abang, tak dapat saya nak menanggung dosa ni, dan tak dapat saya nak tidur malam kecuali setelah abang redha. Boleh buat tak muslimat? Aku rasa macam bila konang-konang tu loyo lah rasa ustazah. Yang dia marah kat lelaki marahlah dia kat apa yang Ustaz cakap ni kan. Ini Ustaz cakap ni tuan-puan, ada yang macam tu. Kalau kita nasihat-nasihatkan, aduh jawab kan ya. Ustaz tak kena suami saya lain. Aduh lah. Mana nak buat ya? Macam ni, kita jangan pakai logik kita tuan-puan. Kita rasa macam menyampah yang nak buat macam tu kan. Ustazah, kalau saya buat macam tu, makin naik tocang lah deh. Jangan fikir macam tu. Kita tak buat macam tu pun naik tocang kan. Cuba kita buat. Masalah kan tak buat. Cuba kita buat. Mana tahu turun tocang tu. Ya. Sekarang ni kita pakai sepe kita. Kita tak ikut apa yang Nabi cakap. Subhanallah, hati suami kita tu dalam genggaman Allah. Kok selalu buat macam ni, tantah terbuka pintu hati suami tu. Allah baik lah leha ni ya, tiap malam datang bang, tanganku dalam tanganmu. Maksudnya minta maaf lah tak payahlah pakai ayat ni benar kan ya. Kita tak faham nak suami kita tu kan. Maksudnya minta maaf bang, tak dapat tidur dah bang sampai abang redha. Benda ni cakap senang, kono kat kritikal itu yang bercakap ni pun payah. Sungguh saya kata, sungguh saya selalu lalui benda ni tuan-puan. Kita manusia biasa, betul tak Bu? Iya. Kadang-kadang geram tu kan, tak apalah, biarlah sok pagilah selesai kan ya. Dan geram sebab apa? Memanjang kita minta maaf ya kan. Ada rasa tu tuan-puan, tapi ini imbalan di syurga. Apa benda kita nak dapat syurga ni kecuali tengok balik apa Nabi sebut, apa yang Allah sebut.
paksa hati kita tuan-puan, tak payah asyik nak biarlah dia pula. Tak ada rugi. Siapa yang buat baik, in ahsantum li anfusikum, dia buat baik pada diri dia. Wa in asa'tum falaha, siapa buat jahat, dia buat jahat kat diri dia, buat kat orang lain. Jadi insya-Allah tuan-puan, macam mana senang nak taat kalau kita ikut Nabi cakap ni. Sungguh Ustaz fikir Nabi sebut ni ya, kalau ada apa-apa hal, tak apalah, tak payah panjang-panjang. Bang, maaf bang. Ya maaf bang. InsyaAllah kita baiki keadaan lebih baik. Nanti kalau kita nak baiki apa-apa, so bagilah pula baiki tu kan ya. Jangan masa tu juga ya. Tak ada, kita kena berhujah ni. Ada bodoh saya tak, jangan masa tu. Dia nak tidur dah cerita ni kan ya. Kita minta maaf. InsyaAllah tuan-puan hati kita akan lembut. Mudah taat. Dan bila taat, rasa sangat manis. Manis, Masya Allah. Kat dunia dia rasa manis. Cuba tuan-puan, perempuan balik nanti cuba taat lebih sikit pada suami. Cuba balik kan. Abang nak makan apa bang? Rasa manis tu. Ya. Suami kita pula boleh tanya banyaklah order nasi goreng Cina lah apa, nasi goreng kampung. Kita tadi olok-olok kan ya. Tapi tak apa. Lepas tu kita pun keluarkanlah kuali tu, carilah segala perkakas goreng lah kan ya. Ingat cakap ustazah tadi tu, ya, isteri yang solehah ni bagi makan memang mula-mula rasa pedih, rasa letih. Bila dah makan, macam mana bang? Alhamdulillah sedap. Doa saya masuk syurga bang, ya bang doakan. Manis tuan-puan, manis taat pada suami. Sungguh, ya dah ini jalan seorang wanita solehah yang tidak boleh tidak, mesti dia lakukan untuk dia masuk syurga. Baik muslimat sekalian, masa pun ya dah pukul 4 petang kan. Walaupun ialah bincang tentang wanita solehah ni satu tajuk yang sangat luas, besar, ya tak habis dengan sekali dua ceramah ataupun kuliah. Tapi sekurang-kurangnya tuan-puan, hari ni kita memperingatkan diri kita masing-masing ya. Mana banyak yang kita lupa, yang kita lepas pandang, kita istighfar ya. Istighfar, jaga hablum minan nas dan hablum minallah. Kat situ kita diuji. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua yang datang pada hari ini, yang bersama-sama dalam majlis ilmu ini, dan seluruh muslimah lah ya tuan-puan semua, kita sama-sama doakan beroleh maghfirah, keampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan Allah angkat darjat kita di sisi Allah. Ya, sebenarnya kalau datang ceramah ni tuan-puan, bondo yang paling zannak itulah dah Allah ampunan. Amal tak banyak mana, zikir tak banyak mana, tak ada apa tuan-puan ya. Allah Maha mengetahui siapa kita. Kita banyak buat salah, banyak buat dosa, Allahu akbar, banyak yang salah silap. Tapi sentiasa merayu, ya Allah, aku datang pergi majlis ilmu, bersilaturahim kerana Engkau ya Allah, datang dekat rumah Engkau, kat masjid. Tolong ya Allah, aku tak keluar kecuali Engkau telah kurniakan kepada kami keampunan. Jadi mudah-mudahan kita dapat apa yang kita hajatkan ya para muslimah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama kita tutup majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafarah.